Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat. Bermula tiada gugur wajib situ. Betul. 155. Qala mu'alif. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif kata sallallahu alaihi wasallam, bermula tiada gugur wajib menyuruh dan memalu, mana merotan atas segala wali, ya anak-anak dia tadi, melainkan apabila balik pada hal ia rasyid, ya. Padahal dia dah cerdik, kita dah puas suruh dah, kita tanggungjawab tu, tiada gugur menyuruh dan memalu atas segala, melainkan dia dah cerdik, dan upah mengajar dia akan yang tersebut itu, dan mengaji Al-Quran dan segala adab daripada hartanya. Ambil daripada harta, jika ada hartanya. Budak tu kalau bapak dia mati ke apa kan, tu ambil daripada harta. Dan kalau tak ada, maka atas bapanya. Jika terke atas. Jadi sini dia kata apa sini? Wajib maknanya dia memberikan pengajaran. Luka zahir di sini ambil daripada harta budak tu. Ya, dan jika ada harta dia lah. Jika tidak ada harta, maka atas bapak. Dan jika ke atas datuk moyang ke atas, maka atas ibunya pula berturun pula. Demikianlah wajib atas wali mengeluarkan zakat dan hendaklah mengambil daripadanya kerana nafkahnya. Dan badal yang ia binasakan, ya, semua makna ambil daripada harta dia. Kalau tak ada, wali dia kena jaga lah. Tahu badal yang macam bedil. Badal ganti, kan? Dia budak pergi rumah orang, kami nakal lagi kan. Penempung habis 3 biji pasal bunga orang ditendang. Ada kena ganti tu badal. Ambil daripada harta tu, tu mana badal. Ganti barang yang dia binasakan tetapi pada zimmahnya lah, dan tanggungannya, maka dikitabkan atas walinya mengerjakan demikian itu. Dan jika balik kanak-kanak itu pada hal belum lagi diberi badalnya, ganti, maka wajib atas walinya mengeluarkan dia, ya. Kemudian isterinya yang kecil, yang ada baginya ibu dan bapa. Kecil mana belum balik, dia menikah, bini dia tu umur 5 tahun, kan? Saya nak berapa tahun? Maknanya masih kecil lagi lah, kan? Maka wajib atas ibu bapa. Maka jika tiada, maka wajib atas suaminya. Jadi maka dia belum taslim. Dia banyak kalau tengok yang macam ni kat petani banyak kan. Kat petani banyak. Sebab apa? Mereka nak memelihara ilmu. Tuan guru dia buka pondok, anak murid ni dah ngaji 20 tahun, 25 tahun. Jadi dia nak tambah 6 murid, nikah dengan anak dia. Tok guru pula nikah lewat, anak kecil lagi, dia nikah je kan. Anak kadang anak dia 9 tahun, kadang 7 tahun dia nikah kan. Demi untuk menjaga ilmu. Dia jaga maknanya orang panggil pasang siap. Sebab anak tak semesti jadi alim. Ilmu tak boleh pusaka, harta boleh pusaka, lagi satu tak boleh pakai saka. Tu jangan. Tak semesti dia berapa tu alim, tu guru, anak boleh jadi, tak semesti. Tapi kalau anak perempuan senang ditangkap. Kalau dia pasti tumbuh, dia tengok di antara sebab pondok tu tak lagi lama, anak tuan guru banyak perempuan, dia senang tangkap. Nampak dia anak boleh jadi sini, dia nikah dengan anak dia. Nikah dia. Ada tu pakat jaga menantu kat 10 orang, semua boleh mengajar kan. Jadi benda tu hidup lama lah, kan. Maka wajib atas ibu bapa tadi. Jadi anak tadi ketiga tu belum lagi taslim pada suami dia, atas ibu bapa lagi jaga dia. Maka jika tiada, maka wajib atas suami dia baru salah, dan menyuruh dan memalu dia atas meninggalkan dia sembahyang tadi dan kewajipan lain. Ya, wajib menjaga diri budak tu sendiri tak kena, dia belum balik. Mana kalau dia mati dia ada syurga budak. Ya, dia tak ada dosa. Cuma sini wajibnya atas wali, dia kena jaga supaya mendidik dia dengan mengerjakan sembahyang apabila umur dia 7 tahun. Muru auladakum bis-salah wa hum abna'us sabi.
ya wadribuhum 'alaiha wa hum abnaul ishrun wa farriqu bainahum fil madaji'. Maknanya apa? Suruh anak kamu sembahyang umur dia 7 tahun dan rotan dia ketiga 10 tahun, dan ke 10 tahun tu asingkan tempat tidur dia. Laki perempuan yang tidur sekali asing. Tu. Kemudian jika tiada ibu bapa, ya, ibu bapa tak ada, meninggal lah. Adapun jika ada isteri itu sudah balik atau ada ibu bapanya, maka tiada wajib atas suaminya. Ya, mana tahu ketika itu budak kecil lagi kan, sekarang pada ibu bapa dia dulu. Bermula yang diiktimat oleh Syekh Ibnu Hajar, wajib atas suami menyuruh isterinya mengerjakan sembahyang, dan wajib menghalaukan dia jika ia meninggalkan dia sembahyang sama ada balik atau belum. Ya, menghalau ni. Ya, kalau dia juga keluar rumah ni, ya, tak payah betul setan dalam rumah ni apa kan. Kau jaga tak sembahyang dia, tu kalau pergi setan dalam rumah. Ya, inilah tak minta sembahyang, lelaki untuk sembahyang. Bala tu tuan-tuan. Dan jika ia meninggalkan sembahyang sama ada balik atau belum lagi balik, kerana ada lain demikian itu menyuruh dengan ma'ruf dan menegah yang mungkar. Kemudian kata, dan tiada wajib mengqada atas orang yang gila. Dia tinggal sembahyang kan, tinggal ibadat, kena asal kena qada. Dainullah ahaqqu an yuqda. Hutang dengan Tuhan lebih mustahak dibayar. Hutang dengan orang pun boleh bayar, apatah lagi hutang dengan Allah Ta'ala. Jadi sekarang masalah dia tak wajib qada ni bila ni? Atas orang yang gila. Ya, orang gila. Dan yang pitam atau yang mabuk. Semua tak ada akal. Sebab ibadat ni kena kepada orang akil, yang berakal, balik dan sampai umur. Sekarang gila tak ada akal, pitam hilang akal juga, mabuk tak ada akal juga. Ya, apabila sembuh ia daripadanya, tapi syarat orang yang dalam gila tadi ditinggal semayang, pitam, mabuk, ya, tak wajib qada bila? Jika tiada ia dengan ta'addi. Kalau dia dengan ta'addi, dia kena. Kalau ta'addi sengaja, ya, dia minum arak sebotol daripada zuhur sampai isyak sudah. Wah, ni agak keling mana ni tu. Ya, sampai isyak baru sudah balik. Dia kena qada balik. Sebab dia mabuk tu mabuk disengajakan. Ya, kalau mabuk sakit tu lain. Ya, jadi mabuk disengaja, dia minum arak. Langgar berapa waktu tu, semua tu wajib qada. Atau dia buat gila sendiri. Kau nak try, tapi jangan try. Tumbuh saya katakan, ambil towel tu kan, towel mandi gulung, letak kat leher, gesek kuat, lama-lama hilang kan. Tengok pasal lepas tu. Lama mata ke atas. Itu ta'addi. Mana buat sengaja. Maknanya kalau tidak sengaja, tak ada. Itu rifa'al kalam. Rufi'al kalam, dia angkat kalam, maknanya tak jadi satu kesalahan. Ya, orang yang terlupa, mastukriha, yang dipaksa, dan orang yang tak wakal, mana yang mana jadi bukan sengaja lah. Dan tiada ia dalam masa riddah. Kalau dalam masa riddah dia mabuk ke mabuk tak mabuk pun hukum dia wajibkah? Tak. Ya. Adapun ayat yang mengatakan bahawasanya in yantahu yughfar lahum ma qad salaf, itu kafir asli. In yantahu, sekiranya orang kafir asli itu berhenti daripada kekafiran dia masuk Islam. Ya, apik tu umur 90 tahun baru masuk Islam, yughfar lahum ma qad salaf, diampun semua dosa dia. Tak payah qada mayang. Kalau apik tu kena qada tu, hayya mati 90 tahun mau qada. Mati apik tu. Jadi syarat ampun. Kecuali kalau bukan kafir asli. Apa bukan kafir asli, asal di Islam, dia murtad 2 tahun, kemudian masuk Islam balik 2 tahun, dia kena qada habis. Sembahyang dia, puasa dia, semua dia kena qada. Dia tinggal masa digila ke mabuk tak, semua kena qada habis. Sebab dia kata sini keluar daripada kafir asli, itu murtad. Dan tiada pula dalam masa mabuk ada pitam itu dengan ta'addi. Ya.
Dan tiada pula di dalam masa mabuk atau pitam itu dengan ta'addi, mana dengan sengaja. Sama lah, kalau sengaja dia kena. Adapun jika ada gila dan pitam atau mabuk tu dengan ta'addi, dia sengaja minum arak, dia sengaja memabukkan diri dia, jawab dia wajib atasnya mengqada akan dia akan sembahyang dan seterusnya, kewajipan yang lain. Dan demikian lagi jika ada ia dalam masa riddah, seperti bahawa murtad dia murtad kemudian gila, kemudian dia masuk Islam balik, dan semua Islam balik akan qada habis, walaupun dalam gila. Dalam murtad dia pukul licin, semua kena qada balik. Atau pitam atau mabuk dengan tiada ta'addi, dia mabuk tapi bukan dengan ta'addi, bukan sengaja, sakit tiba-tiba hilang akal, kena qada habis sebab kesalahan murtad atau amat besar. Wajib atas jadi itulah mengqada sembahyang yang dalam masa gila atau masa pitam atau masa mabuk yang hasil dalam masa riddah itu, tak kira ta'addi ke tak ta'addi, sengaja tak sengaja, itu dipanggil apa? Taghlizan alaihim. Taghliz mana tuan denda dia. Kau dah dapat cahaya Islam, kau duduk dalam kegelapan kekufuran, kau dah cantik dengan keharuman Islam, kau terjun dalam longkang keladak kekufuran, buat apa? Itu maknanya. Dan demikian lagi jika ada ia pitam atau dia mabuk dengan ta'addi, mana dengan sengaja, seperti pitam atau mabuk ia dengan ta'addi, mana dengan sengaja, kemudian daripada itu maka gila atau mabuk dengan tiada ta'addi, kemudian dah sedar dia mabuk dengan tiada usaha, dia sakit dan sebagainya lah, maka mengqada sembahyang dalam masa gila atau pitam atau mabuk yang hasil dalam masa pitam atau mabuk dengan ta'addi, tiada masanya hasil kemudian daripadanya. Mana yang ta'addi, yang sengaja tu je lah, yang tak sengaja tak ada. Habis, maka iaitu bersalahan dengan masa gila orang murtad, itu beza dia. Orang murtad tak ada, kerana bahawa seorang yang gila dalam murtad ia di dalam gila pada hukum, dan orang yang gila dalam mabuk tiada ia mabuk dalam sentiasa gila, kerana bahawasanya mabuk itu ada baginya kesudahan berhenti. Mabuk tak lama kan, ada orang mabuk sampai 2 minggu, mana ada mabuk 3 jam tu tak ada balik. Gila kadang bertahun ada. Dan hilang ia daripadanya bersalahan dengan riddah, tiada baginya kesudahan berhenti, wala'ayazabillah, melainkan dengan Islam je. Masuk Islam balik, Abu dah berhenti lidah dia. Maka tiada daripada Islam pada ketika itu, kerana apa? Pitam itu menerima akan kedatangan pitam yang lain. Demikianlah zahir kalam fuqaha, seumpama mabuk bersalahan dengan gila, kerana pitam itu satu penyakit, dan ahli tabib, mana ahli kedoktoran perubatan yang mahir mengetahui ia pada membezakan setengah daripada segala bagai, daripada setengah yang lain daripada bersalahan gila. Jadi pitam ni pasti mana, biasanya orang yang pakar dan tu dia tahulah, dia sengaja tak sengaja berapa lama biasa ni kan. Itu maknanya orang yang tercabut akal. Sebab tu kita syarat dia nak memegang hukum syarak mesti akil balik, mana ada akal. Bila tak ada akal, syarak tak letakkan hukum taklif kat dia. Cuma sini tak ada akal ni, dia sengaja cari tak berakal, tu dia kena denda lah, yang mana kena qada habis segala yang tinggal. Dan satu lagi sunat qada bagi yang gila, sunat dia qada, tak wajib. Bagi yang gila dan yang pitam dan yang mabuk, dan tiada qada atas perempuan yang haid. Perempuan haid tak ada qada, tak dibenarkan. Kalau qada dia berdosa juga, tak ada benda. Atau nifas apabila suci ia daripadanya. Dan sunat qada bagi yang gila dan yang pitam dan yang mabuk, dan tiada qada atau perempuan yang haid. Nu'maru bi qada'i saum wala nu'maru bi qada'i salah. Kami disuruh mengqada akan puasa, kami tidak disuruh mengqada akan sembahyang. Sebab sembahyang tu banyak.
Kalau perempuan kena haid 15 hari macam, satu hari 5 waktu. 15 kali 5 apa? 40? 75 waktu. Mau nak kata bulan ni 75 waktu, bulan depan 75 waktu. Wah senang ni kan. Ada puasa Ramadan, baru tinggal habis 7 hari, itu tak lama. Ya. Setahun pula sekali. Berbeza dengan ni. Jadi bila benda tu berat, maka syarak ringankan akan dia. Iza daqad amru ittasa'. Itu kan ada fiqah. Bila dia sempit, syarak buka balik. Ya. Apabila suci daripada, dan jika ada ia di dalam riddah sekalipun, mana nufasa wal haid, orang yang nifas dan orang haid tadi dia dikecualikan, dan haram atasnya mengqada dia pula. Ya, kata ulama makruh. Dia satu kerja bodoh lah. Syarat tak suruh wajib kan, haram buat lagi, dah ada penat, berdosa lagi. Kalau penat dapat pahala tu cerita, ya. Atau dia antara syarat kena ikut. Dia ada meninggalkan puasa yang dia tahu haram meninggal puasa. Ada meninggalkan puasa wajib. Wajib pula meninggal puasa. Dia tak boleh puasa, haid. Ya. Dia puasa, tiba-tiba pukul 6.40 baik bocor. Ya. Alamak, saya tinggal 5 minit lagi nak buka, sayang tak payah tahan ni. Haram hukum dia. Dia kena berbuka ikut syar'an, kena ikut syarak oleh pada dia. Kita kata buka oleh pada, kita buat ibadat kena syarak, bukan ikut kepala kita kan. Ya, syarak kata batal lah, walaupun tinggal 5 minit lagi. Ya, 5 minit tinggal, alamak, dia kata bukan, tak ada alamak batal. Jawab dia kena qada balik. Itu syarak tak. Sebab agama ni bukan kepala otak kita kan. Dia ikut apa yang disusun oleh syarak oleh Ta'ala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan. Maka diketahui daripada segala yang tersebut itu bahawa mana benda yang menyekat daripada sah ibadat tadi, yang menegahkan wajib sembahyang 7 perkara. Pertama, ya, sabi yang belum baligh. Sabi maknanya budak kecil yang belum baligh, ya, belum sampai umur. Yang kedua, kafir asli, ya, kafir asli. Kalau kafir murtad tadi apa? Dia kena qada dah. Dia masuk Islam kena qada dia. Ketiga, junun, gila. Dan keempat, irma, maknanya pitam. Ya, pitam ni dalam keadaan di pitam berapa jam. Itu tak ada sembahyang nak pitam, jangan sembahyang. Bahkan kalau pitam ada wuduk dia batal ni. Pitam ni biasa kadang-kadang tu tak perasan. Dia panggil apa? Gelap mata, bukan mata-mata gelap. Mata gelap tu SB, siput babi mengangkat kan. Ini gelap mata. Biasanya untuk tu dulu kan, dia ambil sembahyang dia bercangkung. Bila dia bangun dia gelap mata. Kemudian dia pegang tiang, duduk kejap, ada lega, pergi sembahyang. Buku sembahyang ni tak sah sembahyang. Dia gelap mata, sap aja hilang. Inggimasul akli panggil. Akal tu terseram sikit aja, pakat batalat uduk dia batal. Tiba-tiba pergi semayang, jadi imam lah tu. Wah, belakang aku ngikut. Kawan dah batal semayang. Ya, walaupun sebentar, sekali mata tergesa gelap tu kan, tu paling gelap mata. Batal uduk batal, kena ambil semayang balik. Tu. Inggimasul akli panggil. Mana tadi? Igma, yakni pitam. Kelima, sakran, mabuk. Yang keenam, haid, dan 7 nifas. Ini 7 perkara. Ya, yakni maknanya menegah akan wajib sembahyang. Maknanya orang ni tak wajib sembahyang. Atau syarat dah susun begitu. Mana kalau kita langgar, jawab dia bermasalah lah kita dengan Allah Ta'ala. Jangan buat boleh, akal ni tak boleh guna agama dengan akal. Tapi nak beramal agama kena ada akal. Tak ada akal, hukum tak tutup kita. Tapi nak pakai dia je tak boleh, dia kena dipandu. Akal manusia ni kontol insan, dia kena dipandu dengan syarak, boleh jadi betul. Habis dah tu. Dan syahadan, jika hilang manik tersebut itu daripada seorang, seperti baru balik kanak-kanak atau Islam kafir yang asli, atau sembuh yang gila, atau yang pitam, atau yang mabuk, atau suci perempuan yang haid,
atau yang nifas padahal lagi tinggal daripada waktu kadar masa takbiratul ihram. Satu masalah lagi. Penting ni tengok. Kadar masa tadi tinggal takbiratul ihram dia dekat asar. Misalan dia kadar dalam berapa minit? 5 saat misalan dia pun kering darah ataupun dia masuk Islam yang kafir atau yang sakit tadi pitam gila semua sembuh. Tinggal masa sikit lagi ujung kan zuhur tu. Lulu takbiratul ihram atau lebih. Dan selamat ia daripada kedatangan mani itu sekadar masa taharah dan sembahyang. Ya, jawab dia apa? Nasi wajib atasnya mengqada sembahyang itu. Ini kadang-kadang kita tak perasan. Ya, dia dapat ujung sikit kan dalam waktu lain. Tadi kena qada. Yang dia kena kerana didapat ia akan satu suku daripada waktunya. Ya. Bandingan dia samalah seperti wajib atas yang musafir sembahyang qasar, wajib atas orang yang musafir. Asal ni sembahyang qasar hukum dia apa? Rukhsah. Kemudahan nak buat boleh, tak nak buat pun tak apa, syarat bagi kemudahan. Sekarang di sini wajib atas yang musafir sembahyang qasar, mentamamkan sembahyangnya sebab mengikut ia akan orang yang sembahyang tamam. Ya, itu sebab dia kata tidak boleh orang sembahyang qasar mengikut orang sembahyang tamam. Tak boleh ikut. Apa makna tak boleh? Tanya dia apa makna tak boleh. Tak boleh itu bukan tak sah. Tak boleh itu maknanya dia niat dia ikut orang tamam, maknanya niat qasar dia terbatal. Ya, kita berjalan pergi mana? Pergi KL ke mana tempat boleh kasar lah, Perak ke mana ke, kan? Jadi bila tengah jalan kita berhenti dekat surau tu, ya, bercampur dengan kita punya apa yang turun bas ramai-ramai semayang. Kita ingatkan semayang tu dalam bas yang kasar, dalam kasar kita pun kasar. Tiba-tiba tengok dia buat tamam. Dia buat tamam, jawab kena ikut terus. Dia kena ikut terus. Mana bila diikat dia dengan orang semayang tamam, niat kasar dia terbatal. Bukan semayang tu batal. Itu makna kata ulama tidak boleh orang yang kasar mengikut orang yang semayang sempurna semayang tamam. Tak boleh situ maknanya apa? Terbatal niat kasar. Bukan tak boleh mana tak sah. Itu maksud di sini. Sebut sini juga lah. Mana sebab tadi mengikut dia akan orang semayang tamam pada satu suku daripada semayang. Sikit je. Jawab dia kena tamam. Macam ni juga. Sikit aja ujung je, tinggal sikit takbiratul ihram, dia kena qada habis semua. Sama juga dengan satu suku. Ya, diikut orang sembahyang tamam tadi ujung tayat akhir dia. Ya. Dia ikut tengok kawan tu sembahyang tamam, dia tahu bila dia sembahyang kasar. Ujung dia ikut sikit dia. Tak apa kan, dia sikit dah. Sikit kau ikut yang tamam habis. Dia kena buat habis semua kali. Dia kena buat 4 rakaat balik. Sama kias ni. Walaupun dia dapat di ujung sikit dia kata takbiratul ihram, ya, maka jawab dia kena qada habis. Adapun jika tiada tinggal daripada waktu kadar takbiratul ihram atau tiada selamat ia daripada kedatangan manik, kadar dia tersebut itu tiada wajib atasnya mengqada dia lah. Ya, sikit sangat atau lahzah pun tak tahu dia takbiratul ihram tak lepas misalan dia atau tak wajib. Kena ada pun jika tiada tinggal ila akhir wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Subhanakallahumma. Ya,